Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Darul Ghufran pada pagi ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Siapa bersama kita pada pagi ini? Terlebih dahulu mohon maaf lambat sikit. Pagi ni kelang kabut saya. Nampak tak? Dia macam tak bernafas. dia kelang kabut pagi ni kan. Okey, kita ada Puan Saadah kita daripada ruangan YouTube. Salam Ustazah dan semua yang hadir. Salam. Alhamdulillah, terima kasih. Sentiasa setia. Saya nampak tadi awal-awal lagi Kak Saadah kita ada komen di YouTube tu. Kak Asna juga, Assalamualaikum Ustazah dan semua yang hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa lagi? Salam Kak Saadah. Dia jawab salam Kak Saadah di situ. Kita ada Kak Rohayu. Kak Rohayu, Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tim MDG dan semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey, Haja Aisyah kita. Haja Aisyah, Assalamualaikum Ustazah dan semua teman-teman pencinta ilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Siti, Mak Zah, okey. Kak Johara kita, Zahira, Siti Hajar, Jamila, Masya Allah ramai dengan kita pada pagi ni. Kak Nisa kita, Kak Rasida pun ada, Az, siapa lagi? Kak Som, Kak Som jauh hari ni komen dia ke bawah. Oh Fitri ada, Sabahul Khair. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Sabahul Nur. Fitri, InsyaAllah Fitri cakap Arab hari ni. Fitri. Lama tak nampak Fitri ni Yelah kuliah tak buka secara fizikal di masjid kita di rumah. Jadi orang yang nampak ustazah tak nampak orang lain. Ustazah cuma nampak komen sahaja. Tapi okeylah, boleh juga meriah kan kuliah kita pagi-pagi ni, pagi Rabu. Masya-Allah ramai. Mas juga ada dengan ustazah pada pagi ini. Kak Aisyah, Kak Latifah, baik dan semualah yang bersama dengan kita pada pagi ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesempatan untuk bertemu pada pagi Rabu ini dan mudah-mudahannya saya harap dalam keadaan yang sihat sebagaimana yang tadi saya sebutkan dan juga sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kitab kita iaitu kitab apa? Fawaidul Fawaid pada pagi ini. Baik muslimah, sebagaimana biasanya silakan letak di ruangan komen untuk saya lihat. Pada pagi ini kita akan sambung perbincangannya di muka surat yang keberapa dan tajuk topik apa. Jaisyah mula-mula. Kak Nisa Kak Nisa. Oh, Liza baru masuk ke Liza. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Liza. Okey, Kak tadi siapa ni? Sekejap. Mana? Kak Nisa, Alhamdulillah. Bab 19, bahagian D muka surat 205. Okey, bahagian D muka surat 205, Haja Aisyah juga memberikan jawapan yang sama, petunjuk berbuah rahmat. Ada yang lain jawapannya Zahira. Baik, Zahira berikan jawapan 205 part D. Baik. Okey, ada yang lain Kak Som, bab 19 part D muka surat 205. Masih bab 19 betul ke? Ya, betul. Okey, Kak Shima kita halaman 205 D, petunjuk berbuah rahmat, kesesatan berbuah sengsara. Oh, tajuknya cantik sekali. Kak Zah juga berikan jawapan yang sama. Liza, ramai yang berikan jawapan yang sama. Masya Allah, tabarakallah. Saya amat berbangga. Saya amat berbangga sebab ramai. Maknanya konsisten mengikuti kuliah kita di Masjid Darul Ghufran ni sehingga dah tahu dah muka suratnya yang keberapa. Maknanya bukan satu dua orang tapi ramai di sini memberikan jawapan yang sama. Oh, Kak Aini bermasuk juga Assalamualaikum Ustazah dan sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Nuraini. Baik, kita lihat slide kita. Fitri, Fitri bagi jawapan yang sama. Kita lihat slide kita pada pagi ini, adakah betul sebagaimana yang disebutkan oleh teman-teman kita? Kita berada di bab yang ke-19, tajuk
ataupun topik untuk bab kita sebagaimana biasanya di antara metod penjelasan Al-Quran. Jadi untuk bab 19 kita ini, kita ada beberapa points ya, ada beberapa subtopik kecil yang telah dibahagikan untuk bab ini, dan pada pagi ini kita berada di poin yang D. Sebagaimana yang juga telah disebutkan oleh teman-teman kuliah kita tadi kan, petunjuk berbuah rahmat, kesesatan berbuah sengsara, yang berada di halaman 205. Okey, baik muslimah, pertama sekali kita sebagaimana biasanya juga kita akan baca terlebih dahulu apa yang terdapat ya di kitab kita, iaitu di perenggan yang pertama. Di perenggan kita yang pertama, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah yang menyebutkan pada kitab tersebut tentang satu peringatan, satu peringatan ataupun satu bolehlah peringatan, yang saya guna perkataan peringatan. Satu peringatan tentang apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggandingkan beberapa keadaan, beberapa istilah sebagai peringatan kepada kita untuk kita amalkan sepanjang hayat kita sebagai seorang muslimah. Jadi di sini Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan sebagaimana Allah menggandingkan. Jadi ada perkataan-perkataan yang kebiasaannya digandingkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi di sini kita lihat disebutkan Allah menggandingkan petunjuk dengan ketakwaan dan kesesatan dengan penyimpangan. Ini kita pernah bincangkan pada poin kita yang yang A, petunjuk dan kesesatan antara takwa dan hidayah, kita ada bincangkan di situ. Kemudian di sini disebutkan Allah juga menggandingkan petunjuk dengan rahmat. Ya, petunjuk dengan rahmat dan kesesatan dengan kesengsaraan. Jadi dalam ayat Al-Quran muslimah, bila kita biasa, bagi mereka yang biasa membaca ayat Al-Quran, kemudian mereka ni mentadabbur isi kandungan Al-Quranul Karim, kita akan mendapati di dalam Al-Quranul Karim kebiasaannya menggandingkan beberapa ayat ataupun beberapa istilah untuk satu penggandingan yang cantik lah. Jadi pertama sekali tadi Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia kata apa kepada kita? Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran kebiasaannya Allah akan menggandingkan petunjuk dan ketakwaan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan petunjuk kepada seseorang, Allah akan lihat dulu adakah orang ini dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, digandingkan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan meletakkan kesesatan kepada mereka yang menyimpang ke jalan Allah. Tidak, Allah Subhanahu Wa Taala letakkan orang yang bertakwa pada jalan yang menyimpang. Itu tidak berlaku. Dalam Al-Quran Al-Karim tidak menyebutkan tentang hal yang sedemikian. Dan begitu juga bila kita memahami tentang gandingan-gandingan tadi, iaitu petunjuk dengan ketakwaan, kesesatan dengan penyimpangan, kita juga memahami bahawa di sini petunjuk kebiasaannya digandingkan dengan rahmat. Iaitu mereka yang mendapat petunjuk Allah, Allah akan berikan kepada mereka dengan rahmat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga kebiasaannya di dalam Al-Quran Allah menggandingkan kesesatan dengan kesengsaraan. Maknanya apabila seseorang dia berada pada jalan kesesatan, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadanya dengan kesengsaraan. Allah tidak memberikan kepadanya dengan rahmat. Jadi ini gandingan-gandingan perkataan-perkataan yang kebiasaannya terdapat dalam Al-Quranul Karim. Baik, dan di dalam topik kita pada topik yang D ini iaitu petunjuk berbuah rahmat, kesesatan berbuah sengsara, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia menyenaraikan kepada kita dengan contoh-contoh tentang petunjuk akan menghasilkan rahmat, kesesatan akan memberikan kesengsaraan. Namun bila saya rujuk pada ayat-ayat ini, dia tidak datangkan contoh tentang kesesatan yang menghasilkan kesengsaraan.
kebanyakannya di sini diberikan kepada kita dengan bukti-bukti ataupun dalil-dalil yang menunjukkan gandingan petunjuk itu menghasilkan ataupun membuahkan rahmat. Bagi saya, walaupun Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia tidak memberikan contoh pada poin kita yang kedua ya di sini, tetapi kita boleh faham kalau kita buat yang sebaliknya. Okey, kalau seseorang dia berada pada satu tempat kesesatan, maka di situ Allah akan berikan kepada dia dengan kesengsaraan. Allah tidak berikan kepada dia dengan rahmat. Kerana rahmat itu ialah milik orang yang dia berada pada jalan yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ada banyak ya ayat Al-Quran yang diletakkan di sini. Ya, kalau kita lihat di situ hampir keseluruhan perbincangan daripada muka surat 206 hingga 207 kita ya ada dua muka surat. Kedua-dua muka surat menunjukkan kepada kita tentang ayat-ayat yang ada gandingan antara petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat pada ayat kita yang pertama. Okey, ayat yang pertama di sini di muka surat 206. Okey. Ayat 206 di situ di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang kelima. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun." Okey, Al-Baqarah ayat yang ke-5. Jadi saya ada highlightkannya di situ Muslimah. Kalau kita lihat, saya highlightkan petunjuk dengan warna merah jambu bila rahmat Allah tu, tapi dalam ayat ini penggunaan perkataannya tidak ada rahmat ya, namun diletakkan sebagai muflihun, orang-orang yang beruntung. Yang kita boleh fahami daripada humul muflihun, orang-orang yang beruntung ini itulah rahmat yang Allah berikan kepada mereka. Dan di sini kita dapati Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Ya, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Kita lihat begini Muslimah. Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada hamba-Nya, bermakna hamba tersebut ialah insan yang beruntung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang beruntung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah insan yang memperoleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nampak ya gandingannya di situ. Mungkin pada surah Al-Baqarah ayat yang kelima ini gandingannya kita tak berapa jelas kerana perkataan rahmat itu tidak disebutkan secara jelas di situ. Namun Muslimah, kita lihat pada perenggan yang berikutnya di dalam kitab kita di sini, kita ada satu lagi ayat Al-Quran sebagai contoh untuk kita lihat yang mana bagi saya contoh itu lebih jelas. Ya, lebih jelas kerana pada ayat tersebut mengandungi kedua-dua perkataan rahmat, petunjuk dan rahmat. Baik, sila rujuk pada ayat yang ke-157 dalam surah Al-Baqarah. Mungkin kalau mereka yang tidak memiliki kitab, ya, sesiapa yang tidak ada kitab, saya minta sila rujuk di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 157. Siapa yang ada kitab mudahlah ya, dia pada perenggan yang berikutnya saja di situ sudah dimuatkan ayat tersebut. Baik, kita lihat ya begini. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 157, Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan tentang pujian dan rahmat Allah kepada kategori hamba ini. Allah kata apa? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Saya warnakan rahmat ya, kebiasaannya untuk slide saya pada pagi ini ya Muslimah. Rahmat Allah saya akan warnakan dengan warna beige tu. Petunjuk saya akan warnakan dengan
warna merah jambu. Jadi letak ya di minda semua yang melihat slide saya ni, bila saya warnakan, saya highlightkan ia ya, dengan warna beige di situ, bermakna ataupun nude colour tu kan tadi, di situ maknanya itu adalah rahmat Allah. Bila saya warnakan dengan warna merah jambu, itu adalah petunjuk dari Allah. Baik, kita lihat gandingan ini dalam satu ayat. Allah letakkan dalam satu ayat. Orang yang mendapat rahmat daripada Tuhan mereka. Siapa mereka? Allah tegaskan, wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Ada dua gandingan tersebut. Orang yang Allah berikan dengan rahmat Allah, mereka ialah orang yang juga Allah berikan petunjuk. Ayat ini ya, surah Al-Baqarah ayat 157. Sebenarnya saya sukalah untuk lihat ayat ini pada dua ayat yang berikutnya untuk saya jelaskan mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang yang mendapat petunjuk ini Allah berikan kepada mereka dengan rahmat. Rahmat ini boleh kita sebutkan sebagai kasih sayang, keprihatinan, penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang hamba. Ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan keadaan ini kepada orang tersebut, kepada hamba-hambanya? Dan Allah juga sebutkan di dalam ayat ini, mereka yang Allah berikan dengan rahmat dan kasih sayangnya ialah mereka yang mendapat petunjuk Allah. Apakah yang dilakukan oleh orang ini ataupun hamba yang berada dalam kategori ini? Masya Allah, tabarakallah ya muslimah. Sila saya mohon dapat dirujuk pada dua ayat yang sebelumnya, iaitu surah Al-Baqarah bermula daripada ayat yang ke-155. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dengan beberapa keadaan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita yang namanya hamba. Bila kita ini bergelar hamba Allah, kita tidak akan terlepas daripada perkara-perkara berikut. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang ke-155, saya ingin lihat jawapan daripada jemaah kita. Dalam kitab tidak ada ya. Saya mohon dapat dirujuk pada Al-Quran masing-masing dan saya nak lihat jawapan daripada jemaah. Bagi mereka yang telah merujuk pada ayat yang ke-155. Rahmat beige, petunjuk pink. Okay, thanks. Terima kasih Kak Rohaya. Fitri letak surah Al-Baqarah ayat 1. Baik. Dan lihat ayat 155, Allah kata apa pada ayat 155? Silakan muslimah letak di ruangan komen. Saya nak lihat jawapannya. Lambat ya, buka Al-Quran. Ayat 155, Allah sebutkan tentang ujian pada diri seseorang hamba. Okey, ujian apakah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang ke-155? Ketakutan. Okey, Aliza sebut ketakutan. Kelaparan. Satu-satu je. Ketakutan, kelaparan lagi. Ada lagi? Itu sahaja ke Liza? Sebutkan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta. Okay, Kak Zah kata apa di situ? Ketakutan dan kelaparan. Naziha, maaf Kak Mida kata rasa takut dan kelaparan serta kekurangan harta. Naziha kata harta, jiwa, kemudian Razia kekurangan harta, untuk bersabar. Letak terus ayat di situ.
Ada yang letak terus ya ayatnya situ. Oh, malas nak tulis satu-satu letak terus ya. Masya Allah effort ni. Okey. Siap ada dia letak Get Quran Apps. Okey. #GreenTechApps. Okey. Kak Asna daripada ruangan YouTube. Ujian sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Kak Mas letak apa di situ? Petunjuk ujian yang sedikit rahmat orang yang sabar macam mana? Lain-lain. Maaf. Saya bukan itu yang saya maksudkan. Allah uji sesuatu yang manusia tak suka. Boleh juga kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Baik, Muslia, ujian kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Ketakutan, Kak Som kata apa tu Kak Som? Kak Som kata ketakutan, kelaparan dan kekurangan harta. Itu saja ke? Bolehlah. Okay, Siti Syuhada pun kita letakkan semua. Okey, baik. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan jawapan di ruangan komen. Saya lihat dan saya baca semuanya. Dan ada yang memberikan jawapan dengan terus ya letakkan ayat Al-Quran tersebut di ruangan komen. Terima kasih juga. Boleh jugalah diberikan sebagai satu panduan kepada teman-teman yang lain. Sorry tadi akak jawab soalan yang pertama, petunjuk dan rahmat. Oh, dia jauh dah Kak Mas, sayang. Okey, ujian ketakutan kelaparan. Baik. Jika kita lihat pada ayat yang ke-155, sebagaimana yang telah disenaraikan oleh teman-teman kuliah kita teman-teman kita yang mengikuti pengajian. Yes, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita bahawa kita ini hamba Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan ujian daripada sudut beberapa perkara. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada ayat yang ke-155, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dan sungguh akan kami berikan cobaan iaitu ujian kepadamu dengan sedikit ketakutan. Sedikit ketakutan ni boleh kita fahami dengan sesuatu yang menggugatlah rasa takut kita ni kan dalam hati ni. Okay? Yang ada rasa takut dalam hati kita. Kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Ini semua dia adalah perkara-perkara yang dekat dengan konteks kehidupan kita lah ya. Tidak kira apa jua zaman, keadaan, semua ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan itu ia berlaku kepada semua orang, tidak kira apa jua tahun bila dia hidup, bila keadaannya, sampai ke hari kiamat itulah yang akan berlaku. Allah Subhanahu Wa Taala akan uji kita dengan rasa takut. Kita rasa takut kehilangan, betul tak? Kita ada rasa takut gagal dalam kehidupan kita. Ini semua rasa takut. Kita ada rasa takut. Banyak benda lah yang kita takutkan dalam hidup ni. Adalah perkara-perkara yang kita takutkan dalam kehidupan kita. Ni kita bukan cerita pasal takut hantu ya. Takut hantu tu jangan lain cerita. Tapi di sini yang kita nak sebutkan ialah Allah ingatkan rasa takut yang ada dalam diri kita ia merupakan ujian. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan tentang walju' kelaparan itu daripada sudut makanan kita, mungkin kekurangan daripada sudut makanan, wa naqsim minal amwal, kekurangan daripada sudut harta, kemiskinan. Ini satu perkara lah, dibuang kerja lah kalau ikut kepada konteks hidup kita ni, dibuang kerja, kemudian tidak ada pekerjaan, susah nak dapat kerja. Ini perkara-perkara yang berkaitan dengan harta. Kemudian wal anfusi wath thamarat. Kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa ni boleh kita kaitkan dengan kematian. Okey. Kemudian wath thamarat, buah-buahan. Ini juga boleh dikaitkan dengan makanan. So, kita lihat di situ Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan semua itu tadi sebagai bentuk ujian kepada manusia, iaitu kita ini. Namun Allah juga beritahu dalam ayat ini, Allah kata apa? Wabashiris sabirin. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam semua keadaan itu tadi, bila Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita, kan?
Allah uji kita ni, semua orang ya, muslimah ada ujian yang tersendiri dalam kehidupan mereka. Ujian kita semua berbeza-beza. Okey, ujian kita semua berbeza-beza. Tetapi yang penting satu ini perlu sama, iaitu kesabaran. Setiap daripada diri kita perlu memiliki kesabaran. Tidak kira apa jua bentuk ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dalam kehidupan kita. Sebab itu Allah kata di sini, wa basyiris sabirin. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar? Di sini Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ke-156, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita. Orang yang sabar ialah allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar, yang Allah perintahkan supaya diberikan dengan berita gembira kepada mereka, ialah apabila mereka Allah Subhanahu Wa Taala timpakan ke atas mereka dengan musibah, dengan ujian-ujian itu tadi yang saya minta supaya disenaraikan tersebut. Allah kata orang-orang ini apabila mereka diuji, apakah ucapan yang mereka sebutkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita panggil apa ucapan ini? Ia adalah ucapan istirja'. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ialah ucapan istirja'. Ucapan yang mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di situ Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan mereka mengucapkan sesungguhnya kami adalah milik Allah. Bila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian-ujian itu tadi, apa jua bentuk ujian dalam kehidupan kita ini muslimah, kita pun kata apa dalam pada lidah kita ni kita ucapkan, sesungguhnya kami milik Allah. Kita ini adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Kita kembalikan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ucapan istirja' ni dia bukan ucapan yang biasa-biasa tau. Mungkin kita biasa katalah, kita kata, oh ucapan ni masa orang meninggal je kita baca. Tak, bukan begitu. Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan untuk ujian ataupun musibah kematian sahaja. Tetapi apa jua bentuk musibah, ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, kita boleh ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagai tanda kita adalah orang yang sabar. Untuk meletakkan kesabaran pada diri kita. Sebab itu tadi Allah Subhanahu Wa Taala tak sebutkan ya, di dalam ayat 155 tadi, Allah sebutkan tentang pelbagai macam ujian pada ayat itu. Kan? Tadi kan Allah tak hanya sebutkan tentang kematian. Tapi Allah sebutkan tentang kekurangan harta. Allah sebutkan tentang rasa ketakutan yang ada dalam diri kita. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan orang-orang ini bila diuji, mereka adalah orang yang sabar. Kami berikan kepada mereka dengan berita gembira. Apabila mereka adalah insan yang ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ringan lidah mereka untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan insan sebeginilah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada ayat kita yang ke-157 di slide saya ini. Dan sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita. Allah kata orang itu semuanya. Mereka yang sabar dengan ujian, mereka yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka semua itu adalah orang yang mana mendapat keberkatan yang sempurna. Ini dipanggil sebagai berita gembira ya muslimah. Berita gembira yang Allah perintah untuk kabarkan
Kenapa Allah perintahkan untuk dikabarkan kepada mereka dengan berita gembira? Orang-orang yang sabar ini kerana Allah berikan kepada mereka dengan keberkatan yang sempurna. Allah berikan kepada mereka dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semua itu ialah insan yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu mereka mampu untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada sebuah kisah yang mana Nabi SAW mengajarkan ucapan ini kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah radhiyallahu anha, Allah Subhanahu wa taala uji dengan kematian suaminya. Ummu Salamah menikahi Abu Salamah, seorang lelaki yang amat dia kasihi, amat dia cintai. Kisah cinta mereka ni kalau saya nak cerita memang panjang lah ya. Jadi saya tak nak cerita panjang-panjang di sini. Tetapi yang pentingnya Ummu Salamah amat sayang kepada Abu Salamah. Sehingga ada sebuah riwayat yang menceritakan tentang biografi Ummu Salamah dan Abu Salamah ini. Menceritakan bahawa Ummu Salamah pernah kata kepada Abu Salamah, hendak tak kalau kita ni janji kalau salah seorang daripada kita ni meninggal dahulu, kita tak nikahi orang lain supaya kita ni dapat bertemu di syurga. Adalah riwayat yang sedemikian yang disebutkan oleh Ummu Salamah kepada Abu Salamah. Tetapi Abu Salamah kata kepada Ummu Salamah, tak, aku tidak akan berjanji begitu. Bahkan aku akan mendoakan supaya engkau mendapat suami yang lebih baik daripada aku. Itu kata Abu Salamah kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dan apabila pada waktu itu Abu Salamah dia meninggal dunia kerana dia luka parah lah dalam peperangan. Tak salah saya dalam peperangan Badar. Dia luka parah dalam peperangan itu. Yang akhirnya luka tersebut yang menyebabkan kewafatannya lah, kematiannya. Ummu Salamah ini dia kata apa? Dia kata tidak ada lelaki yang lebih baik yang boleh menggantikan tempat Abu Salamah. Mana nak cari lelaki macam Abu Salamah ni? Kan? Dia sampai ucapkan begitu. Namun dalam riwayat ini, dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, ucapan istirja yang dibaca oleh Ummu Salamah itu membuktikan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala dia Maha mengasihi insan-insan yang bersabar. Ketika Ummu Salamah, Abu Salamah meninggal dunia, dia pun mengucapkan Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Yang mana ucapan itu didahului dengan ucapan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kerana Nabi SAW ada bersabda. Nabi kata apa? La yusibu ahadan minal muslimina musibatun fayastarji'u inda musibatihi thumma yaqul. Tidak adalah di kalangan seorang muslim ini, salah seorang di kalangan muslim iaitu kita ini ya muslimah, bila Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan musibah, fayastarji'u inda musibatihi, kemudian dia kembali pada musibahnya, maksudnya dia mengucapkan dengan ucapan istirja. Kemudian dia pun mengucapkan Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ya Tuhanku, engkau berikanlah pahala pada musibahku dan berikanlah aku ganti yang lebih baik daripada apa yang telah aku hilang itu. Wa akhlif li khairan minha, lebih baik daripadanya. Nabi kata apa? Tidaklah melainkan Allah akan berikan ganti kepada dia sebagaimana yang dia doakan. Jadi ini kita sebut sebagai keutamaan yang ada pada ucapan istirja ketika seseorang itu dia berhadapan dengan musibah. Jika konteks Ummu Salamah tadi dia konteks ujiannya dia kehilangan suaminya. Dia kehilangan suaminya.
Dan memang benar Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan untuk Ummu Salamah ini dengan suami yang lebih baik. Sebab tadi Ummu Salamah kata apa? Tidak ada seorang pun lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala buktikan kepada Ummu Salamah apa yang diucapkannya itu tak semestinya betul. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih mengetahui. Maka Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dalam konteks kehidupan Ummu Salamah itu, Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan beliau kemudiannya dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki yang pasti lebih baik daripada Abu Salamah radhiyallahu an. So ini yang kita panggil sebagai keadaan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berikan rahmatnya. Mereka yang mengucapkan ucapan istirja, mereka yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mereka diuji dengan ujian, dengan musibah, sebagaimana yang telah kita senaraikan itu tadi ya muslimah. Lalu hati kita ini penuh dengan kesabaran. Allah berikan kepada mereka dengan rahmatnya. Kenapa Allah berikan kepada mereka dengan rahmat? Kerana mereka adalah insan yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar ya sekarang ini, kita belajar kan tadi tentang ujian, tentang kesabaran. Di situ sebenarnya sudah ada petunjuknya. Sudah ada guidelines dia. Cuma sekarang kita nak buat ataupun tidak. Hati kita kuat ataupun tidak untuk kita lakukan. Muslimah yang sudah mendapatkan panduan itu tadi, ya ini petunjuk kita panggil, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan jiwanya, kesabaran dia akan menjadikan dia seorang muslimah yang ingin mengamalkan apa yang sudah menjadi garis panduan dalam agama ini. Sebab itu dia berusaha untuk melaksanakan, dia berusaha untuk menyebutkan kalimat istirja' itu tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dia berusaha dengan sebenar-benarnya. Yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dilakukan oleh siapa? Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah radhiyallahu anha menguatkan jiwanya, memantapkan keimanannya dengan ucapan istirja' dan doanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus menjalani kehidupannya sebagai seorang wanita yang sabar, wanita yang kuat semangatnya walaupun dia berhadapan dengan kehilangan yang tidak pernah dia sangka. Tapi keimanan, petunjuk yang sudah ada itu tadi, dia tidak sia-siakan. Musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia, ujian dalam kehidupan itu, dia hiasi dengan keimanan, hiasi dengan kesabaran, yang akhirnya dalam kehidupannya itu Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dia dengan satu yang lebih baik. Berkat kesempurnaan tadi itu yang Allah sebutkan dalam ayat ini, salawatu mir rabbihim. Itulah yang kita panggil sebagai keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Kerana mereka berpegang dengan petunjuk yang telah mereka miliki. Masya Allah, tabarakallah. Maka begitulah ya muslimah dalam kehidupan kita. Kita perlu menjadi insan yang sentiasa berada pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya faham, ia bukan perkara yang mudah. Insan yang diuji, insan yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dalam kehidupan mereka dengan rasa kehilangan, rasa ketakutan, ya kita mungkin kita dilanda dengan masalah keuangan. Ia bukan perkara yang mudah untuk kita lalui semua itu dengan hati yang berlapang dada. Bukan mudah. Namun keimanan, kesabaran yang akan menguatkan jiwa kita itu mudah-mudahan
keimanan dan kesabaran tersebut akan menjadikan apa yang sukar itu mudah. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan petunjuk untuk mendapatkan jalan keluar daripada permasalahan yang kita hadapi, daripada ujian yang sedang kita hadapi. Itu kepentingan, kita panggil sebagai kepentingan kita beramal dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat yang ke-155, 156 hinggalah hasilnya mereka yang beramal dengan ayat 155 hingga 156 itu tadi, hasilnya mereka akan mendapat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat yang ke-157 kita ini. Hudaw wa rahmah, petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Seterusnya, kita lihat pada ayat yang berikutnya. Di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia ingatkan kepada kita, termasuk di dalamnya doa orang-orang yang beriman, iaitu orang yang mukmin. Kerana begini, orang yang beriman kepada Allah, mereka sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang hidayah, tentang rahmat. Saya yakin doa ini semua dah tahu. Tak silap saya minggu lepas pun ya, kita ada bincangkan tentang doa ini. Saya ada kongsikan tentang doa ini dan ia dimuatkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab kita di sini. Baik, kita lihat ya, pada perenggan yang berikutnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia sebutkan di situ tentang permintaan orang yang beriman, yang mana di dalam doa mereka ni kan ada ungkapan kata hidayah, ada permintaan tentang hidayah, ada permintaan tentang rahmat. Iaitu doanya berbunyi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa, mereka di sini maksudnya ialah orang yang beriman, ya, mereka berdoa, ya Tuhan kami. Iaitu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Okey, lihat ya, ini tentang petunjuk. Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan petunjuk kepada kita ni muslimah. Bagi saya dalam kehidupan kita, Allah sentiasa berikan petunjuk. Kita akan nampak banyak petunjuk dalam kehidupan kita. Cuma masalahnya kita nak ambil ataupun tidak. Itu kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kita jalan di luar, kan? Kita akan nampak perkara-perkara yang akan bawa kita kepada kebaikan. Yang akan memberikan kepada kita dengan keinsafan, kesedaran yang membuka mata kita. Ini juga kita boleh kategorikan ia sebagai petunjuk. Yang mana keinsafan, kesedaran ataupun peristiwa-peristiwa yang berlaku di hadapan mata kita, ia memberikan satu sebagai pembuka mata lah ya untuk kita ni melihat mana yang betul, mana yang salah. Dan kita minta kepada Allah supaya Allah tidak condongkan hati kita kepada kesesatan setelah kita melihat semua perkara berkaitan dengan petunjuk itu tadi. Dan juga di dalam doa ini, orang yang beriman ya muslimah, mereka sentiasa minta kepada Allah, wahab lana min ladunka rahmah. Dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Allah berikan kepada kita dengan petunjuk dan kita minta kepada Allah supaya juga berikan kepada kita dengan rahmat daripadanya. Kerana apa? Innaka antal wahhab. Kerana sesungguhnya engkaulah maha pemberi kurnia. Kita tidak minta petunjuk ini daripada makhluk. Kita tak minta rahmat daripada makhluk. Petunjuk dan rahmat adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan kita minta kedua-dua ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita tak minta kepada makhluk, tak minta Ustazah bagi saya petunjuk. Oh tak, saya tak berikan petunjuk. Ya, saya tak berikan petunjuk. Tetapi kita berikan satu petunjuk di sini, maksud saya lah hidayah. Ya. Saya tak berikan hidayah. Tetapi hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang memberikan ia kepada umat manusia. Namun apa yang diberikan oleh manusia ini sebagai satu bentuk panduan semata-mata. Panduan sahaja untuk kita berada pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana itu kita panggil sebagai jalan supaya kita terus berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa ini, permintaan ini adalah permintaan yang akan sentiasa kekal dalam hidup kita. Selama mana kita jadi insan yang Allah berikan dengan kehidupan, dengan nyawa kan, kita perlu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan petunjuk dan juga rahmat. Dua perkara ini. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-8 ini, orang yang beriman mereka menggabungkan kedua-duanya. Rahmat, itu petunjuk, petunjuk dan rahmat sebagai salah satu ataupun sebagai antara perkara yang mereka mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga muslimah. Bila kita rujuk pada perenggan yang berikutnya di situ, disebutkan kepada kita permintaan Ashabul Kahfi. Kita biasa kan baca surah Kahfi, betul tak? Baca surah Kahfi pada hari Jumaat. Kita akan dapati tentang kisah yang berlaku kepada Ashabul Kahfi. Namun ada juga yang kita lihat dalam kisah itu perkara yang didoakan ataupun permohonan yang dilantunkan oleh Ashabul Kahfi ini ialah tentang rahmat, tentang hidayah Allah, petunjuk Allah dan rahmat Allah. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita di sini, dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-10. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala tentang doa yang diucapkan oleh mereka, iaitu Ashabul Kahfi ini? Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu. Mereka minta rahmat, mereka minta kasih sayang Allah, ya, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Wahayyi lana min amrina rasyada. Mereka juga kita lihat di sini, mereka minta supaya Allah sempurnakan petunjuk yang lurus bagi mereka dalam urusan mereka. Sekali lagi ya muslimah, kita lihat di sini ada gandingan dalam doanya tentang rahmat, tentang petunjuk. Kedua-dua itu digandingkan. Sebab apa? Ashabul Kahfi ini adalah di kalangan orang yang beriman pada zaman mereka. Jika kita rujuk kepada pentafsiran ataupun kisahnya, kalau saya nak ceritakan kisah ini dengan ringkas, kita dapati mereka ni apabila disuruh oleh raja untuk menyembah berhala, mereka tahu itu adalah perkara yang salah. Jadi mereka tak lakukan. Kerana mereka beriman kepada Allah. Walaupun itu adalah perintah daripada seorang raja yang zalim. Jadi mereka ni tak buat. Sebab itu mereka melarikan diri di satu kawasan ini dan bersembunyi dalam gua. Walaupun raja yang zalim itu tadi kan, dia memang kalau siapa yang tak ikut perintah dia akan dikenakan hukuman bunuh lah. Nyawa sebagai ganti tu kalau tak ikut kan apa yang dia perintahkan. Dicari pemuda-pemuda ni kan yang mana tidak mahu melakukan sebagaimana yang disuruh oleh raja tersebut, tak jumpa. Raja tu tak jumpa. Raja tu dan tentera-tenteranya tak dapat temui di mana tempat persembunyian pemuda-pemuda ini.
Ini yang kita sebutkan tadi sebagai bentuk rahmat Allah kepada mereka yang beriman kepada Allah. Mereka tadi Allah berikan kepada mereka dengan petunjuk. Lalu mereka kuat dengan petunjuk itu. Dengan hidayah yang sudah mereka miliki. Nampak ya? Sebab itu dalam doa tadi mereka kata apa? Wahayyi lana min amrina rasyada. Sempurnakan petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Orang yang begini, ya, mereka dah dapat petunjuk. Petunjuk itu sudah ada. Lalu mereka beramal dengan petunjuk tersebut. Dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Dan akhirnya, hasilnya sekali lagi muslimah kita lihat Allah berikan rahmat kepada mereka. Itu bukti kepada kita hidayah iaitu petunjuk memang kebiasaannya hasilnya dia akan membuahkan rahmat kepada insan yang sentiasa ingin beramal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil ataupun berdasarkan kepada petunjuk yang dia miliki. Yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Seterusnya kita lihat pada perbincangan yang berikutnya. Di dalam Al-Quranul Karim, ya muslimah kita lihat di sini ada banyak ayat Al-Quran. Bukan ini saja. Dalam Al-Quran kan kita lihat di situ ada beberapa keadaan ya, beberapa keadaan yang ataupun beberapa tempat lah mudah ya, beberapa tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran secara jelas. Ini lagi jelas kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita bahawa Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ia merupakan rahmat kepada umat manusia. Sebentar ya, saya kejap ya.
Okey, terima kasih semuanya kerana menanti saya sekejap ya. Tadi ada perkara sikit yang tak dapat dielakkan. Okey. Baik, kita sambung ya perbincangan kita pada slide kita yang berikutnya ini ataupun pada kitab kita di sini. Berkenaan dengan gandingan perkataan huda iaitu petunjuk dan juga rahmat. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala banyak menyebutkan tentang gandingan kedua-dua perkataan ini. Antaranya ialah Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita tentang Al-Quran, ia adalah petunjuk dan rahmat bagi umat manusia. Dan di sini dalam kitab kita di muka surat 206 hingga 207, kita lihat di situ ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dengan gandingan kedua-dua perkataan itu tadi secara jelas. Contohnya, ayatnya panjang ya Muslimah, tetapi di sini saya cuma letakkan ataupun saya ambil mana yang pentinglah untuk supaya jelas apa yang cuba kita bawa perbincangannya pada pagi ini. Baik, di dalam Al-Quran contohnya dalam surah Yusuf ayat yang ke-111 dan An-Nahl ayat yang ke-64. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat pada ayatnya hudaw wa rahmatan hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Ya, sebab apa? Kalau kita rujuk dalam surah Yusuf pada ayat yang ke-111 di situ, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan secara ayat penuhnya saya baca, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Itu Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat. Ya, Al-Quranul Karim, dalam Al-Quranul Karim kita tidak nafikan ada banyak kisah yang Allah Subhanahu Wa Taala rekodkan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita kisah-kisah itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Kisah yang terdapat dalam Al-Quranul Karim adalah kisah yang benar. Ya, tetapi membenarkan Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Ya, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Kisah-kisah dalam Al-Quran, contoh tadi kan, yang kita baca tentang kisah Ashabul Kahfi, doa-doa yang diucapkan oleh orang yang beriman, ataupun tentang ujian dan musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan itu tadi, semuanya adalah perkara yang benar. Antara tujuannya mengapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran, ia untuk memberikan petunjuk kepada kita dan juga rahmat, tapi bukan untuk sebarangan orang. Hanya untuk orang yang beriman kepada Allah. Begitu juga ya Muslimah, jika kita rujuk dalam surah An-Nahl pada ayat yang ke-64, surah An-Nahl sekali lagi ya pada ayat yang ke-89, kedua-dua ayat ini Allah gandingkan hudaw wa rahmah. Hudaw wa rahmah. Ya, pada ayat-ayat yang berbezalah, tetapi perkataan huda wa rahmah Allah gandingkan ia dalam satu ayat. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan tentang Al-Quranul Karim, Allah tegaskan bahawa Al-Quran itu ia adalah kitab yang menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman, bagi orang yang menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan di sini inilah sebabnya mengapa kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, sebagai seorang muslimah, kita perlu banyak membaca Al-Quranul Karim kerana dua perkara ini ia terkandung dalam Al-Quran.
dua perkara ini yang merupakan hal yang begitu penting yang kita inginkan dalam kehidupan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tinggalkan Al-Quranul Karim, ada banyak petunjuk juga kita tinggalkan. Dan mereka yang meninggalkan banyak petunjuk ini, ya, adalah orang yang mana sukar juga untuk mengerti, untuk memahami tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus pada ayat yang ke-57, ya. Kalau dalam kitab kita ni ada di muka surat 207 di situ Allah sebutkan, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada. Mau'izah yang disebutkan sebagai qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum ini, ia adalah Al-Quranul Karim. Ya, Al-Quran, kalau kita lihat pada terjemahan dalam kitab kita ni pun disebutkan sungguh telah datang kepadamu pelajaran. Pelajaran maksudnya adalah Al-Quranul Karim, kitab Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini di dalamnya memiliki banyak pengajaran, banyak nasihat, banyak hal-hal yang mengingatkan kepada kita tentang perkara yang baik dan perkara yang buruk. Dan bukan itu sahaja, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran, datangkan Al-Quran kepada kita ni orang yang beriman kepada Allah sebagai syifa, sebagai penyembuh pada apa yang ada di hati kita. Dan yang paling penting, bertepatan dengan konteks perbincangan kita pada pagi ini, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala datangkan bersamanya dengan huda wa rahmah, iaitu petunjuk dan rahmat bagi siapa? Orang yang beriman. Okey, orang yang beriman. Dan kita lihat di sini, apakah yang dimaksudkan dengan huda wa rahmah itu? Kemudian apakah yang dimaksudkan dengan mau'izah, kan, dengan syifa. Di sini saya berikan kepada kita dengan penerangan yang mana dipetik daripada kitab tafsir Imam At-Tabari. Kalau kita lihat, ya, di situ, tak apalah, ya, tak nampak wajah saya ada di sini, jangan risau. Dengar, ya, suara? Okey. Jadi kita lihat mau'izah, bila Allah kata Al-Quran ini ia sebagai mau'izah, maksudnya ialah tentang seksa dan ketakutan dengan janji Allah. Ini pentafsiran yang saya ambil daripada Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran. Dan Al-Quran juga tadi kan Allah sebutkan ia sebagai syifa, iaitu penawar hati dari kejahilan. Al-Quran ini dia akan memberikan kepada hati kita dengan ilmu, memantapkan hati kita dengan ilmu itu tadi, kan, supaya iman kita lebih mantap. Contoh tadi, kalau kita ni tidak tahu bahawa Al-Quran menyebutkan tentang orang yang sabar, Allah berikan kepada mereka dengan berita gembira. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dengan rahmat. Allah berikan kepada mereka dengan keberkatan. Dan kita tak pernah baca ayat itu. Kita tak pernah tahu tentang kewujudan ayat tersebut. Mungkin hati kita akan terus-terusan berada dalam keadaan yang tidak seimbang. Hati yang terombang-ambing. Kerana apa? Kita tidak tahu, kita jahil tentang keberadaan ayat yang sedemikian dalam Al-Quranul Karim. Namun bila kita baca Al-Quranul Karim, kita dapati bahawa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya, tentang keadaan orang yang mendapat petunjuk Allah itu tadi. Hati mereka mantap, hati mereka sabar. Jiwa kita yang tadi gundah gulana, resah, akhirnya
kita dapat penawar untuk hati tersebut. Kerana apa? Kita mengetahui, kita tidak jahil tentang apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap janji Allah tentang syurga, tentang pahala, tentang rahmat, tentang petunjuk itu, ia menjadi penawar bagi hati kita. Dan seterusnya tadi Allah kata apa? Al-Quran yang didatangkan kepada manusia, ia sebagai huda, iaitu petunjuk. Jadi dua points kita yang terakhir itu kan, huda wa rahmah. Ini yang digandingkan tadi kan dalam ayat tersebut. Allah kata Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Kenapa sedemikian? Di sini kita lihat, huda ia adalah petunjuk, iaitu ia memberikan penjelasan tentang halal dan haram. Tentang dalil bagi perintah mentaati Allah dan larangan melakukan kemaksiatan. Jadi ini sebab tu kenapa kita ni sebagai seorang muslimah tidak boleh meninggalkan Al-Quran. Al-Quranul Karim, ia memberikan kepada kita dengan penjelasan yang banyak sekali tentang agama kita. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya, bila kita ni baca Al-Quran, kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Bila kita baca Al-Quranul Karim, kita tahu tentang perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga tahu tentang larangan-larangan yang terdapat di dalam agama kita ini. Yang akhirnya semua itu ia menjadi petunjuk kepada kita untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi seorang muslimah yang salihah ketika kita hidup. Keadaan yang sedemikian setelah kita mendapat petunjuk itu menerusi pembacaan Al-Quran kita dapati bahawa di sinilah Al-Quran yang merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi kan, ia menghasilkan, ia membuahkan rahmat dalam kehidupan kita. Sebab itu Allah kata tadi apa? Huda wa rahmah lil mu'minin. Huda wa rahmah lil mu'minin, iaitu petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Rahmat maksudnya apa? Imam At-Tabari menjelaskan dalam ayat ini, yang dimaksudkan dengan rahmat ialah Allah merahmati siapa yang dikehendakinya dengan Al-Quran. Allah merahmati mereka bagaimana? Keluarkan dari kesesatan kepada kebenaran dan selamatkan dari kebinasaan. Ini maksudnya rahmat. Namun, kalau kita tahu tentang halal dan haram, kita tahu tentang perintah Allah, kita tahu tentang larangan Allah itu tadi, namun kita tidak melaksanakan semua petunjuk yang kita tahu, rahmat ini tak mungkin kita peroleh. Okey, rahmat ini tak mungkin kita peroleh. Jadi untuk menjadikan petunjuk tersebut menghasilkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, syaratnya perlu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, barulah rahmat itu tadi akan datang dalam kehidupan kita. Sebab tu Allah merahmati siapa yang dikehendakinya. Bila Allah Subhanahu Wa Taala merahmati insan yang sentiasa berusaha melaksanakan petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim itu tadi ya muslimah. Di sini kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu setiap urusan kehidupan kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan keluarkan kita daripada kegelapan kepada satu tempat yang terang. Maksudnya kalau kita ni susah, kalau kita ni hidup kita ni kita rasa terombang-ambing, namun bila kita berusaha untuk melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita dengan solusinya. Jalan keluarnya. Bukan, maksud jalan keluar ni bukan kita duduk tunggu kan. Kita solat, kita baca Quran, kita sedekah kita solat malam. Tak nampak pun jalan keluar tunggu je duduk kat atas sofa tak nampak pun jalan keluar. Bukan begitu maksud saya. Tetapi ialah kita usaha untuk mencari jalan keluar itu
Dan dalam usaha kita mencari jalan keluar tersebut, di situlah Allah Subhanahu Wa Taala berikan rahmatnya, kita nampak jalan kan. Bila kita berusaha lah, kita cari jalan keluar. Oh, rupanya begini. Ini maknanya Allah berikan kepada kita. Dengan rahmatnya, apabila kita berusaha melaksanakan petunjuk-petunjuk tersebut. Maka begitulah keadaan kehidupan kita ini muslimah. Huda wa rahmah. Bila kita ni namanya orang yang beriman, ia memang ada dalam hidup kita. Antaranya ialah Allah Subhanahu Wa Taala letakkan ia dalam Al-Quran, dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Al-Quran ini, datangkan Al-Quran ini kepada kita, hamba Allah, insan yang beriman kepada Allah, itu seorang muslimah ini, sebagai petunjuk, sebagai rahmat. Dan ia sebenarnya memang sudah ada. Cuma kadang-kadang kita biarkan apa yang sudah ada di hadapan mata kita. Terlebih dahulu dalam hidup kita ini, bila kita ada banyak masalah, banyak kali saya ingatkan, letakkan Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan. Dahulukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan letakkan Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang terakhir. Ya, bila kita ni ada banyak masalah, jangan kita letakkan Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang terakhir. Apa maksudnya? Maksudnya begini, kita kadang-kadang yang muslimah, bila kita ni ada problem, kita ada banyak masalah dalam hidup, kita ni akan minta tolong orang ini dulu, minta tolong orang ni. Bila orang lain semua ketepikan kita, baru kita ingat, oh Allah itu ada. Biasa kan begitu? Baru kita, oh Allah tu ada dengan saya. Baru kita nak angkat tangan minta kepada Allah. Sebenarnya adab kita ni sebagai hamba Allah, sebelum kita berusaha, pergi jumpa orang sana, jumpa orang sini, minta orang sana, minta orang sini untuk bantu kita, jumpa Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu. Maksud saya jumpa Allah itu ialah angkat tangan kita, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kuatkan hati kita ini dengan ibadah, dengan ketaatan-ketaatan. Barulah di situ kita usaha untuk minta kepada makhluk. Pertama sekali tadi, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita, tunjukkan kepada kita dengan jalan keluar. Allah berikan kepada kita dengan kesabaran. Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan perasaan kita dalam keadaan kita nak berusaha mencari jalan keluar tersebut. Itu keadaan yang paling cantik yang seharusnya kita usahakan. Jangan setelah kita rasa tidak ada orang yang tolong kita, barulah kita nampak sejadah kita macam tu kan. Barulah kita nampak betapa kuatnya doa. Letakkan Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang pertama. Baca Al-Quranul Karim contohnya. Apa pun masalah kita. Satu saya nak ingatkan. Kalau jiwa kita ni ada banyak keresahan, ada banyak yang kita rasa macam tak settle. Kalau kita rasa kita tak mampu untuk banyak baca Al-Quran, biasakan kita mendengar Al-Quranul Karim. Biasakan. Ia akan memberikan satu kekuatan yang luar biasa sebenarnya. Sebab tu daripada awal tadi saya sebutkan, jangan sesekali kita tinggalkan Al-Quran. Kalau kita rasa kita tak boleh nak baca 24 hours ni kan sebab kita mungkin ada banyak kerja. Mungkin dalam keadaan kita sambil-sambil kita buat pekerjaan kita tu kan, buka Al-Quran, dengar. InsyaAllah.
Ya, ayat-ayat Al-Quran tu dia akan jadi penawar pada jiwa kita. Mungkin kata, tapi tak faham Ustazah apa yang ni. Kan tak faham Ustazah apa yang ni. Kena ingat begini. Orang yang beriman kepada Allah, kalaupun memang kita tak faham apa yang terdapat pada ayat Al-Quran yang kita dengar itu, namun orang yang beriman kepada Allah, dia pasti ada connection jiwanya itu dengan apa yang dia dengar. Kerana keyakinannya, keimanannya kepada kalamullah. Keyakinannya bahawa Al-Quran ini adalah firman Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada umat manusia ini sebagai mau'izah, sebagai syifa, sebagai huda dan juga rahmat. Dia pasti ada keterkaitan jiwanya pada apa yang dia dengar. Jangan kita letakkan ia sebagai satu alasan. Kadang orang kata, Allah tak faham, tak payah dengar lah. Kan orang begitu. Kan tak faham lah, tak payah dengar lah kan. Sebenarnya begini muslimah. Semakin kita tak faham tu, sepatutnya kita usaha untuk faham. Kan mungkin kadang-kadang kita dengar satu ayat tu, kita tak faham. Tapi kenapa kita dengar kita boleh menangis? Kenapa kita dengar bacaan ayat Al-Quran itu, ia seolah-olah menyentuh jiwa kita? Cuba buka pentafsirannya, buka terjemahan. Inilah yang membuatkan kita nak buka lagi Al-Quranul Karim. Namun bayangkan kalau kita biarkan tak dengar langsung sebab kita tak tahu, kita tak nak semua ni kan. Bahkan kita dengar perkara-perkara yang lebih melalaikan. Ia membuatkan kita lebih jauh dari kalamullah, daripada firman Allah yang mana telah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan itu tadi. Sebagai penawar, sebagai petunjuk dan rahmat kepada orang yang beriman. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada kita semua, memberikan juga keberkatannya kepada kita yang dapat meluangkan masa untuk mendengar daripada awal, walaupun tadi kita ada tergendala sedikit di tengah-tengahnya tu kan, masih lagi tetap setia bersama kita pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada semua. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan tentang petunjuk, gandingan petunjuk dan rahmat yang terdapat dalam Al-Quran. Tadi pun sebenarnya ada doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran. Contohnya dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-8 dan juga surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-10. Kedua-dua itu adalah doa yang dibaca oleh orang yang beriman, yang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan petunjuk yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan supaya kita tidak memilih kesesatan, kita tetap berada di atas jalan petunjuk dan hasilnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita jadi seorang muslimah yang tenang, yang aman dalam keadaan berada pada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Okey muslimah, terima kasih di sini. Alhamdulillah saya lihat ada ramai yang memberikan komentarnya di situ kan, antaranya banyak saya nak kena scroll up ke atas mungkin kita boleh mulakan daripada sebentar tadi saya mabuk sebenarnya. Tu yang tadi saya berhenti. Mungkin saya punya apa ni, darah dia rendah. Yang tadi kena berhenti sekejap. Okey, siapa tu? Jangan nak sebut ni. Annie ke Anne? Annie, okey. Ini kata Alhamdulillah, terima kasih saya sama-sama. Okey lah, boleh mulakan daripada situ. Naziha, Alhamdulillah, terima kasih Zah. Ya, sama-sama Naziha. Love lagi. Kate kata terima kasih Zah. Amin, amin. Okay, kita akan menangis setiap kali menghadap Allah SWT, minta ampun dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya betul, itulah yang seharusnya Kate. Kita akan menangis setiap kali kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan bila kita minta ampun dan mudah-mudahan dalam keadaan yang sedemikian Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita. Sebab begini, kalau saya nak ulas sedikitlah apa yang disebutkan oleh Kate Sar di sini ialah
antara ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah ialah bila kita sering ataupun kita menjadikan istighfar, memohon keampunan kepada Allah sebagai antara perkara yang kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Jadi ini boleh kita panggil sebagai melaksanakan ketaatan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dalam hidup kita. Yang ada petunjuknya di situ. Sebab itu kita mengalirkan air mata dan kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan rahmatnya dalam keadaan kita meminta keampunan Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Okay, Ashima kata di dalam Al-Quran ada mau'izah, ada syifa, petunjuk dan rahmat Allah. Jangan tinggalkan Al-Quran. Yes, betul sekali. Tepat sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Okey, baik, alhamdulillah kat situ ada banyaklah yang sebutkan. Alhamdulillah, jazakillahu khairan Ustazah di atas perkongsian ilmu yang bermanfaat ini. Alhamdulillah. Kak Mas kata apa ni, sangat setuju Doktor 200%. Allah yang memberi ujian, Allah juga yang ada penawarnya. Jadi kita kena usaha mencarinya. Betul. Jazakillah khair Doktor wa iyyak. Yes, kita perlu usaha untuk mencarinya. Apa pun masalah. Okay, kalau ada kita ada anxiety ke apa, anxiety ni kena jumpa Kak Mas. Sebab dia kaunselor. Kena jumpa Kak Mas ya. Kalau you ada anxiety ke apa, itu sebenarnya adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita tak kata orang yang begini mungkin sebab dia tu tak baca Quran, tak juga. Ada juga orang yang mengalami masalah-masalah kejiwaan ini, dia memerlukan ya insan-insan seperti Kak Mas ni lah, kaunselor untuk dia berbincang, untuk dia luahkan supaya dia lebih nampak jalan bagaimana untuk dia mengawal keadaan tersebut. Ini ujian lah yang Allah berikan kepada dia. Kita tak kata sebab kau tak solat, kau tak doa, kau tak minta kepada Allah. Bukan begitu keadaannya. Ramai orang yang solat, ramai orang yang baca Al-Quran tapi dia masih lagi tak mampu untuk mengawal perasaan-perasaan yang menyebabkan dia celaru dan sebagainya. Sebab itu kita perlukan kepada bantuan yang lebih. Ini kita panggil sebagai usaha. Usaha yang perlu kita gandingkan. Itu usaha tadi, boleh kita cari kaunselor, kita usaha jumpa dengan orang yang memiliki kepakaran untuk lebih memahami situasi kita supaya kita dapat berbual dengan mereka ini, jadi mereka dapat berikan kepada kita solusi macam mana kita nak kawal perasaan, kawal keadaan. Tapi tak bermakna kita kata kalau gitu Al-Quran tak berfungsi lah, bukan begitu. Ia kita panggil sebagai satu petunjuk juga tadi. Kan kita baca Al-Quran, kita terus berada dalam ketaatan, maknanya kita dapat jalan keluar, usaha untuk menyelesaikan apa yang kita rasa. Di situlah yang menyebabkan kita perlu berjumpa dengan orang yang lebih kita panggil memiliki kemahiran, kepakaran dalam bidang yang tersendirilah untuk membantu kita. Okey, baik. Seterusnya di sini kita ada banyaklah, masya-Allah tabarakallah. Ada banyak di sini. Okey, saya tak bolehlah nak baca semua. Yang penting terima kasih kepada semua yang turut bersama dengan kita daripada awal hingga akhir tadi kan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati. Saya doakan ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk kita bertemu pada minggu hadapan di tempat yang sama, di masa yang sama. Saya tutup kuliah kita pada pagi ini Muslimah dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.